Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh penulis kod kebangsaan. Semoga memberi manfaat dan selamat menonton. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tokoh-tokoh penulis kod kebangsaan, ayolah kita mengetahui dulu apakah itu kod. Kod ialah salah satu daripada hasil kesenian yang indah dan halus. Seni ini lahir dan berkembang dalam penulisan Arab dan terkandung dalam ruang lingkup peradaban Islam. Kod ialah perkataan Arab yang bermaksud garisan. Seni kod bermaksud garisan indah yang membentuk tulisan. Ia juga bermaksud tulisan-tulisan kitabah yang terikat dengan peraturan dan kaedah yang telah dikaji dan ditentukan oleh mereka yang terlibat dengan kemajuan seni. Tulisan-tulisan Arab pula mempunyai nilai dan kaedah tertentu yang mempunyai estetika yang tinggi. Seni kod bukan sekadar wacana penyampaian maklumat, tetapi mengandungi nilai-nilai abstrak yang disimpulkan dengan kehalusan, kelembutan, kesinambungan, perhubungan, pergerakan, keharmonian dan sebagainya. Seterusnya, ayolah kita mengenali beberapa tokoh kod yang terkenal. Antaranya ialah Ustaz Muhammad Yusuf bin Abu Bakar, Ustaz Abdul Baki Abu Bakar dan juga Ustaz Nik Abdul Rahman Zaki bin Nik Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Akilah binti Mokhtar, nombor matrik 12014995. Pada hari ini saya akan menerangkan jenis-jenis had. Antara jenis-jenis had ialah had Farisi, had Sulus, had Nasah, had Diwani, had Diwani Jali, had Hufi dan had Rika'ah. Had Farisi. Had Farisi ini mula berkembang di Parsi. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Had Farisi banyak digunakan dalam penulisan buku kesusasteraan, nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Karangan dalam bahasa Urdu juga ditulis dengan had Farisi ini. Had Farisi ini digunakan dengan meluas di Parsi, Pakistan dan Turki. Seterusnya ialah had Sulus. Had Sulus dinamakan sebegini kerana huruf menegaknya ditulis dengan mata pen had yang mempunyai ukuran tertentu, iaitu mestilah mempunyai kelebaran sebanyak 1/3 sulus lebar mata pen semasa ingin menulisnya. Selain nama had Sulus, ia juga dikenali sebagai Ummul Hads, ibu tulisan. Seseorang penulis had itu tidak akan digelar sebagai penulis had yang handal selagi dia tidak betul-betul menguasai penulisan had Sulus ini. Seterusnya ialah had Nasah. Had ini dinamakan had Nasah kerana tulisannya digunakan untuk menasahkan atau membukukan Al-Quran serta pelbagai naskah ilmiah yang lain. Bentuk had Nasah ini telah diubah suai oleh Ibnu Muqlah sehingga tulisannya menjadi seperti sekarang. Tulisan ini muncul pada abad ketiga Hijrah atau 8 Masihi dan telah berkembang meluas pada hujung abad keempat Hijrah atau 9 Masihi. Selain pada itu, had Diwani. Had Diwani ini telah dicipta oleh Muhammad Munif dan disempurnakan oleh Shahla Pasha serta Al-Hafiz Osman. Had ini mula terkenal pada tahun 857 Hijrah, iaitu setelah Konstantinopel, Istanbul ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Had Diwani ini dicipta untuk menulis surat-surat rasmi, keputusan dan surat perkeliling pentadbiran kerajaan. Seterusnya ialah had Diwani Jali. Had Diwani Jali mempunyai sedikit perbezaan berbanding had Diwani. Had Diwani Jali lebih banyak bentuk, rumit penulisannya lebih cantik dan estetik. Had Diwani Jali selalunya diubah dalam bentuk daun, perahu, ikan, burung dan sebagainya. Air sekali ialah had Hufi. Had Hufi berasal dari Kufah. Had ini dijadikan hiasan pada bangunan, masjid, bangunan, pemerintah, kubah atau menara azan pada zaman Abbasiyah. Al-Quran yang pertama ditulis juga dalam bentuk had Hufi. Dan seterusnya ialah had Rika'ah. Had ini telah dicipta pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid Khan oleh penulis had yang bernama Turki Mumtaz Bek pada tahun 1280 Hijrah. Had ini dicipta bagi memudahkan semua urusan rasmi dalam kalangan kaki tangan kerajaan kerana ia dapat menyeragamkan semua bentuk tulisan menjadi satu. Penulis kod seterusnya ialah Ustaz Muhammad Yusuf bin Abu Bakar.
Nama beliau ialah Muhammad Yusuf bin Abu Bakar. Tarikh lahir Selasa, 21 Jamadi Awal 1349 Hijrah, bersamaan 13 Oktober 1930. Tempat lahir beliau ialah di Kampung Anak Tembesu, Tawan Bacok, Kelantan. Beliau meminati bidang seni khat semenjak di bangku Ma'had Muhammadi. Beliau menjadi pensyarah di Kolej Islam Malaya, Kelang. Beliau berkemahiran dalam bidang penulisan seni khat gaya nasab, rik'ah, sulus, diwani, kufi, ijazah, jali diwani dan nasta'li. Sumbangan beliau dalam bidang khat terbahagi pada 3, iaitu pameran, hakim pertandingan dan juga melalui jawatan. Antara karya-karya agung beliau ialah penulis khat di dalam logo Halal Malaysia, penulis khat Universiti Malaysia, penulis khat Dinar Emas, penulis khat di Masjid Taqwa TTDS pada 1990, penulis khat di Masjid Negara, penulis khat di Masjid Asy-Syakiri Bintulu Sarawak, penulis khat di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, penulis khat di Masjid Sultan Mizan Putrajaya dan juga penyelidik ukiran khat Masjid Putrajaya. Anugerah yang beliau telah perolehi ialah Pingat Ahli Mangkunegara pada tahun 1983 dan juga penerima anugerah perdana sambutan Maulidur Rasul 1438 Hijrah. Seterusnya ialah Ustaz Abdul Baqi bin Abu Bakar. Beliau dilahirkan di Kedah pada tanggal 1 Julai 1974. Mempelajari seni khat daripada guru-guru yang terulung, antaranya Hazim Farhan daripada Iraq, Ustaz Muhammad Yusuf bin Abu Bakar daripada Malaysia dan almarhum Ustaz Ali Rajab dari Indonesia. Antara sumbangan beliau dalam bidang khat ialah memegang jawatan sebagai pengarah utusan Dewan Inkraf, penasihat Mushaf Yunisa Brunei Darussalam, pensyarah seni khat Pusat Dakwah Islamiyah Brunei Darussalam serta pensyarah seni khat di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau juga menyertai beberapa pameran yang diadakan, antaranya ialah Islamic Art Exhibition Bauchi State di Nigeria pada tahun 2006, International Exhibition of Calligraphy Moscow pada tahun 2009, International Culture Festival of Arabic Calligraphy di Algeria pada tahun 2010 dan International Exhibition of Calligraphy di Moscow pada tahun 2010. Antara karya agung beliau yang dapat kita lihat ialah hasil kerja di Masjid Ar-Rahmah Islamic Society of Baltimore di USA pada tahun 2011, warkah pertabalan yang di-Pertuan Agong Malaysia pada tahun 2012, logo Taha Tabung Haji pada tahun 2011, Dewan Muktamar Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 2011. Antara penulisan Mashaf ialah Mushaf Malaysia memegang jawatan sebagai ketua penulis, Mushaf Barakah sebagai penyelaras, Mushaf Mahasin Al-Huffaz sebagai penyelaras dan penulis, Mushaf Kailan sebagai penyelaras dan penulis, Mushaf Tun Mahathir sebagai penyelaras dan penulis. Antara anugerah yang berjaya dirangkul oleh beliau ialah tempat kedua kategori khat tradisional Algeria pada tahun 2010, hadiah pertama kategori A Khat Sulus, manifestasi perdana seni khat Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur pada tahun 2001. Anugerah Inovatif Kumpulan Utusan pada tahun 2001 di Kuala Lumpur. Anugerah Inovatif Kumpulan Utusan, manifestasi perdana seni khat Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur 2003. Hadiah pertama peringkat profesional kategori seni khat craft pada tahun 1999 di Kuala Lumpur, dan tempat ketujuh di International Hashim Al-Baghdadi Calligraphy Competition Istisa, Turki pada tahun 2007. Tokoh khat kebangsaan yang terakhir ialah Ustaz Ni Abdul Rahman Zaki bin Ni Abdul Kadir. Beliau lahir tanggal 27 Disember 1973 di Kampung Pasir Pekan, Kota Baharu, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Pasir Pekan, Kota Baharu, Ma'had Muhammadi Kota Baharu dan Fakulti Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar 1993 hingga 2003. Beliau mendapat pendidikan penulisan khat melalui Diploma Khat Ma'had Tahsin Khutut Al-Arabiyah
Babul Syariah selama 4 tahun dari 1998 hingga 2001 dan Diploma Khat Lanjutan Mesir 2002 hingga 2003. Kejayaan dan pencapaian yang diperolehi oleh beliau antaranya Johan Peringkat Sekolah Negeri Kelantan 1989, Johan Peringkat Kebangsaan 2003, Johan Peringkat Kebangsaan 2007, Johan Peringkat ASEAN di Brunei 1991, Johan Peringkat ASEAN di Brunei 1993, Johan Peringkat ASEAN di Brunei 1997 dan yang terakhir, Peringkat Antarabangsa di Turki 2003. Antara sumbangan beliau ialah sebagai panel penilaian buku jawi Dewan Bahasa dan Pustaka 2005, penceramah khat kepada seluruh guru-guru khat Japim 2006 dan penulis buku teks khat yang digunapakai oleh seluruh sekolah di bawah Yayasan Islam Negeri Kelantan.